Kata Nabi, badannya dipenuhi bulu dari hujung kepala ke hujung kaki. Makhluk pertama mengatakan, akulah spy. Kemudian mereka bertemu dengan makhluk yang kedua. Makhluk yang kedua, kata Nabi, seperti yang sahabat-sahabat ceritakan kepadaku, tangannya dirantai, kaki dirantai, rantai itu diikat pada lehernya, dia tak boleh bergerak. Dia perkenalkan dirinya sebagai anak Dajjal, akulah Dajjal. Kemudian Dajjal itu bertanya pada sahabat beberapa soalan. Salah satunya tentang tasik Tiberia. Adakah tasik itu sudah kering? Sahabat-sahabat mengatakan belum kering, masih boleh digunakan untuk mengairi tanaman. Dajjal menjawab, tak berapa lama lagi dia akan kering. Dajjal bertanya, Dajjal tahu jawapan. Maksudnya Dajjal sedang menanti tasik Tiberia kering. Sebab itulah era dia. Bila tasik itu kering, Dajjal akan keluar mendatangkan pancaroba di dunia. Tasik Tiberia hari ini dikenali sebagai The Sea of Galilee. Dahulu di bawah kekuasaan Palestin, sekarang di bawah kekuasaan Israel. Dia dinamakan Sea of Galilee. Walaupun dia sea, laut, tapi dia bukan laut, dia tasik. Tapi yang agak kekal sekarang ialah nama pekan. Pekannya masih Tiberia, mengingatkan kita bahawa itu memang Tiberia. Tasik itu tasik berkaitan dengan Tiberia. Hari ini memang ia sudah kering. Saya pernah ceritakan pada anda tahun 2008. Pada bulan Mac 2008 saya mengatakan saya baca akhbar daripada Israel online. Contoh di Haaretz.com, itu Israel punya, dan dipaparkan bahawa pada hujung 2008 air tasik ini akan kering. Ramalan Israel, air tasik ini akan kering hujung 2008. Air ini penting bagi Israel sebab ia memberikan air bersih kepada mereka. Jika air tasik Tiberia kering, Israel akan bermasalah. Maka di hujung 2008 tahun lepas dia kering. Selari dengan hadis yang saya sebutkan tadi, bila dia kering, Dajjal keluar, pancaroba akan hebat. Saya ceramah ini pusing Malaysia, saya sebut benda yang sama. Masuk 1 Januari 2009, ada orang hantar email kepada saya. Dr. Ilya mengatakan penghujung 2008 air tasik Tiberia kering, artinya era Dajjal. Sekarang 2009 tak dengar lagi Dajjal istihad, dia timbul. Dia mau Dajjal, akulah Dajjal 2009. Saya pun terfikir nak tulis apa kat dia ni. Saya pun balas balik, adik, saya bercakap tentang era Dajjal bukanlah mesti lepas hari itu begitu. Era kita di musimnya. Kemudian tak berapa hari selepas itu memang Israel menyerang Palestin dengan dahsyatnya, dengan teruk sekali. Jadi dia pun mula faham, mungkin ini isyaratlah. Kita tengok Israel hantam dengan dahsyat sekali, dan di hujung 2008 masuk sampai awal 2009. Jadi dia pun balas faham, mungkin ya inilah berkaitan lah, mungkin dia berkaitan dengan tasik Tiberia. Israel punya berkaitan dengan Israel, dia pula menyerang dengan dahsyat, tak berperi kemanusiaan. Dia boleh nampak kaitannya. Walaupun saya tak perincikan macam itu, cuma saya mengatakan era. Kita di era Dajjal. Soalan tadi ialah bagaimana nak cemerlang di era ini. Formulanya Quran utarakan pada kita. Nak cemerlang, pertama sekali kuasai ilmu. Kita tak ada jalan pintas, kuasai ilmu. Dan ilmu kita mesti berbalik pada Quran dan Sunnah, tetapi dengan metodologi yang betul yang saya sebutkan tadi. Jangan selepas anda belajar Quran, anda menjadi semakin sesat. Jangan selepas anda belajar hadis yang baik, anda menjadi orang yang tidak baik. Sebabnya ilmu yang suci itu dikotorkan oleh tafsiran yang tak ikut metodologi yang suci. Jangan jadi selepas belajar tafsir anda sesat. Itu peringatan saya. Tak cukup sekadar belajar Quran, anda kena belajar secara yang betul. Tetapi ilmu kita mesti berbalik pada Quran dan Sunnah. Itu nombor 1, insya-Allah. Dan ilmu itu perlu disokong dengan ilmu tambahan.
Sebab itu dakwah Islam kena ada satu ciri. Di samping ciri otentik yang saya sebutkan tadi ciri otentik, sahih, muktabar, sah dari Quran dan Sunnah, otentik. Kena ada lagi satu ciri pada ilmu yang kita belajar. Apa cirinya? Waqi'iyah. Ilmu itu kena waqi'iyah, kena sesuai dengan tempat dan zaman. Umar Al-Khattab tadi khalifah, dia bercakap bahasa zamannya, dia faham zamannya. Sahabat-sahabat bina empire, pergi ke tempat yang baru, mereka bercakap sesuai dengan bahasa tempat itu. Mereka boleh bina tamadun di tempat yang berbeza dari tempat asal mereka, sebab Islam mengajar mereka untuk menilai suasana tapi berasaskan prinsip syariat yang dasar. Jadi itu yang saya sebutkan waqi'iyah. Sebab itu kadang kalau orang agama dia terpencil. Mengapa dia terpencil? Sebab bahasa Quran dan Sunnahnya bahasa yang berhenti sekadar itu, sekadar bahasa yang berhenti sekadar dia tahu ayat, dia tahu hadis, tapi dia tak mampu perkembangkan ke bahasa moden, ke bahasa hari ini, menyebabkan agama itu tersekat dan terhalang. Sebab dia tak mampu ledakkan apa yang Quran katakan dan apa yang hadis katakan. Kita ambil sebagai contoh, Allah beri peluang pada kita, peluang untuk berdakwah, tapi Allah berikan peluang dalam bentuk yang pelik. Dia wujudkan krisis, tapi di celah krisis ada peluang berdakwah. Dia wujudkan krisis ekonomi. Amerika dengan korporatnya jatuh merudum, AIG jatuh merudum, Merrill Lynch jatuh merudum, banyak lagi syarikat gergasi jatuh merudum. Krisis ekonomi Amerika akhirnya tempiasnya dirasai dunia. Kita pun sedang menanti krisis ekonomi yang teruk. Begitulah kata dunia lebih kurang tahun lepas. Keadaan yang agak gawat. Tetapi yang anehnya, ekonomi Islam tidak jatuh merudum. Ketika indeks saham konservatif yang biasa jatuh, indeks Islam naik. Sehingga majalah The Economist, satu majalah ekonomi yang terkenal di persada antarabangsa, sehingga The Economist dalam menganalisis isu ini, dan pakarnya menulis bahawa ekonomi Islam berjaya berada di tahap yang cukup memperangsangkan ketika ekonomi dunia jatuh. Maka orang mula mengkaji kehebatan ekonomi Islam. Ekonomi yang mengharamkan riba, ekonomi yang mengharamkan spekulasi melampau. Hari ini bursa saham tertegak di atas spekulasi berkemungkinan dengan berlakunya wabak sesemua ini akan berlaku kekacauan ekonomi. Dia spekulate, jadi bursa saham jatuh, belum apa-apa lagi jatuh, sebab dijangkakan ini akan berlaku. Spekulasi yang melampau diharamkan agama. Boleh spekulate, boleh meramalkan sesuatu dengan logiknya, tapi jangan melampau. Maka Islam mengharapkan spekulasi yang melampau. Maka mereka mengkaji, itu sebabnya sistem ekonomi Islam mantap. Itu kesempatan bagi kita untuk berdakwah. Kita nak berdakwah pada masyarakat non-Muslim, nak menampakkan Islam hebat dengan sistemnya. Contoh, kamu lihat sistem ekonomi Islam. Di saat orang lain jatuh, Islam naik. Mengapa? Maka itu dakwah di celah-celah krisis. Contoh yang kedua, sesama babi ataupun influenza A, H1N1, berkaitan dengan swine, berkaitan dengan babi. Walaupun namanya influenza A, tapi dia datang dari babi. Apa dia nak berlaku? Mengapa babi ini begitu dahsyat sehingga satu virus nama H1N1 pada tahun 1918 menyebabkan kematian 50 juta manusia dalam masa singkat. Dia mengalahkan malah serangan HIV/AIDS. HIV/AIDS juga membunuh manusia, tapi tidak seteruk pandemik 1918 yang datang daripada babi. Mengapa babi berjaya keluarkan virus sedahsyat itu? Begitu dahsyat sehingga ada saintis tulis tajuk apa? 1918, the mother of all pandemics. 1918, ibu pada segala wabak global. Wabak global banyak, tapi ibunya 1918, virus daripada Balia khinzir. Maka bila kita ada ilmu, kita nak ambil kesempatan cara saintifik untuk mengatakan betapa relevannya syariat yang mengharamkan khinzir.